Dalam keseronokan beraya, kita perlu tahu limit dan had perbelanjaan. Jadi pada pandangan Tuan Amirullah, apakah yang ketua keluarga perlu buat untuk mengelakkan daripada poket tercedok ketika musim perayaan ini? Silakan Tuan. Okey, terima kasih kepada Puan Moderator, Puan Raihan. Jadi Alhamdulillah, tahniah kepada tuan-puan yang hadir pada malam ini. Jadi kembali kepada soalan yang telah diajukan oleh Puan Moderator kita, pada pandangan tuan, apakah yang ketua keluarga perlu buat untuk mengelakkan daripada poket terciduk ketika musim perayaan? Jadi tuan-puan, waktu musim perayaan ni kita satu ketua keluarga ni dia memerlukan kepada perbelanjaan yang agak besar berbanding daripada bulan-bulan yang lain. Mungkin bulan-bulan yang lain cukup dengan gaji yang telah disediakan. Namun tuan-puan, pada waktu musim perayaan ni akan banyak perbelanjaan yang perlu dikeluarkan oleh ketua keluarga. Antaranya tuan-puan ialah baju raya. Jadi baju raya untuk diri kita sendiri, untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Dan yang kedua ialah dari segi duit raya. Jadi duit raya ni banyak tuan-puan nak bagi. Jadi saya baru berkahwin beberapa tahun lepas. Jadi waktu kita bujang ni kita tak tahu berapa banyak duit raya nak dibahagi-bahagikan. Tapi apabila kita dah bekerja dan juga dah berkahwin ni, ada banyak keluarga. Sebelah kita ada adik-beradik kita, ada sepupu, ada anak saudara, ada jiran-jiran di kampung kita. Dan di kampung isteri kita pun berlaku perkara yang sama juga. Ada adik-beradik dia, ada anak saudara dia, ada jiran-jiran dia akan datang. Jadi banyak yang diperlukan duit raya tuan-puan. Jadi tuan-puan, lepas berkahwin baru tahu, oh rupanya banyak rupanya nak sediakan duit raya ni. Satu kita nak bagi kepada siapa tuan-puan? Satu paling asas sekali nak bagi kepada isteri kita, nak bagi kepada anak kita, nak bagi kepada mak ayah kita, nak bagi kepada kepada mertua kita. Kalau adik-beradik yang masih bujang lagi, yang tu pun kita nak bagi duit raya juga. Kepada anak saudara, yang ada 10 anak saudara, 20 anak saudara. Jadi semua tu ada bajet-bajet dia. Ni berapa, yang ni berapa, yang ni berapa. Jadi tuan-puan, itu antara kos perbelanjaan. Itu berkaitan dengan duit raya. Dan selain itu tuan-puan, ialah kita contoh sekarang saya stay di Ampang. Nanti saya akan balik di kampung saya di Kelantan. Jadi kalau kita semua balik di kampung, abang kita balik kampung, semua balik kampung, takkan makanan-makanan perbelanjaan di rumah mak kita ataupun di rumah mertua kita tak nak tanggung. Jadi di situ pun kita perlu top up juga. Dari segi lauk ke, dari segi makanan ke, dari segi perbelanjaan dapur, kita perlu top up juga. Jadi banyak perbelanjaan di situ dan seterusnya ialah kos untuk kita balik kampung. Jadi tuan-puan, balik kampung ni biasa. Saya dari Ampang balik ke Kelantan tuan-puan, minyak saja lebih kurang RM70. Minyak saja RM70, tol saja RM10. Jadi satu hala RM80 tuan-puan. Jadi perjalanan di sana, kita di Kelantan tu daripada rumah kita pergi mertua rumah kita balik, rumah kita pergi rumah mertua balik. Lepas tu kita pergi beraya dengan rumah saudara kita, sepupu kita di Kelantan tu, berapa pula minyak kereta yang diperlukan. Lepas tu kos untuk kita balik ke tempat kita kerja, berapa pula kos. Jadi kena sediakan sekurang-kurangnya RM400-500 untuk bahagian tu saja. Dan satu lagi ialah tuan-puan berkaitan dengan servis kereta. Jadi kalau orang yang jarang buat perjalanan yang jauh, jadi memerlukan kereta tu perlu diservis. Jadi nak servis kereta pun ada kos-kos dia juga tuan-puan, lebih 500, kurang daripada RM1,000 mesti kena disediakan untuk kos-kos tersebut. Jadi tuan-puan, pakar kewangan bagi tahu, iaitu Tuan Zulkifli Syafiee, raya ni kita dah tahu benda ni pasti akan berlaku. Raya pasti akan berlaku. Dia bukan dana kecemasan tuan-puan. Dia bukan dana kecemasan. Untuk beraya ni dia bukan dana kecemasan. Tiba-tiba raya, tak tuan-puan. Memang raya ni akan berlaku setiap tahun. Jadi apa yang disarankan oleh mentor Tuan Zulkifli Syafiee, kita perlu buat persiapan awal. Contoh sekarang ni bulan 4. Jadi pada bulan 5 nanti kita terus buat tabungan untuk raya tahun hadapan. Untuk raya pada tahun 2025. Andai kata perbelanjaan kita sekitar 1,200, simpan 100 setiap bulan. Kalau perbelanjaan kita untuk raya 2,400, simpan 200 setiap bulan. Kalau perbelanjaan kita untuk raya 3,600, simpan 300 setiap bulan. Jadi taklah kita mengharapkan kepada bonus yang kerajaan bagi. Jadi bonus dapat ke, bonus tak dapat ke, kita tetap boleh beraya macam biasa.
Jadi tuan-puan, ini adalah antara kos-kos yang perlu ditanggung oleh ketua keluarga. Jadi tuan-puan, perlu sediakan bajet. Perlu sediakan bajet terlebih awal. Jangan nak raya baru kita kalut nak cari duit. Jangan nak raya baru kalut kita nak cari apa? Nak cari kos untuk bagi duit raya. Jadi kalau kerajaan tak bagi bonus, sudah. Kita pun tak tahu nak cakap kat mana. Dan yang kedua tuan-puan, dari segi satu lagi, jangan ikut trend tuan-puan. Jangan ikut trend. Dalam berbelanja ni jangan ikut trend. Jadi kita perlu berbelanja untuk raya ni ikut kemampuan kita sendiri. Ikut tengok poket kita masing-masing. Jangan kita tanya, baju raya kau berapa? Baju raya saya tahun ni 5. Jadi kita jangan ikut kawan kita. Kalau kawan kita baju raya 5, kita tengok kemampuan kita berapa. Kalau kita mampu 1, dah cukup lah. Kalau mampu 2, boleh 2. Jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Satu lagi tuan-puan, jangan tukar perabot. Kalau tak perlu, kalau perabot tu masih boleh digunakan, sofa masih boleh digunakan, guna sahaja. Kalau lansir masih boleh digunakan, guna sahaja. Jangan disebabkan raya, satu perabot rumah kita tukar. Lansir tukar baru, sofa tukar baru, semua kita tukar baru semata-mata untuk ikut trend. Last sekali apa tuan-puan, kalau kita ikut kepada keinginan kita, semua benda kita nak tukar setiap tahun. Last sekali, mungkin kita terjebak dalam hutang tuan-puan. Nampak tak macam, nampak sikit beli sofa bayar bulan-bulan 300 je setiap bulan. Tapi kita ikat selama 5 tahun. Jadi beli dahulu, bayar kemudian, ini sangat-sangat bahaya. Terjerat dalam hutang. Sedikit demi sedikit, kewangan kita makin lama makin merosot, makin lama makin parah tuan-puan. Last sekali, dari segi kewangan kita tidak ada cash flow positif. Sebab apa? Banyak hutang-hutang kecil ni. Beli sofa hutang, beli TV hutang, beli lansir hutang, beli telefon hutang, semua hutang. Jadi jangan untuk beraya ni sampai kita berhutang tuan-puan, dan kalau boleh jangan terlibat dalam beli dahulu, bayar kemudian. Jadi takut sedikit demi sedikit, last sekali rupanya banyak hutang ni. Jadi nak menyimpan pun susah. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya. Saya serah kembali kepada puan moderator kita.